Yo, what's up everyone? Apa khabar semua saudara dan saudari sihat ke sekalian? Saya harap anda semua sihat hari ini. Alright guys, so today saya akan kongsi dengan korang macam mana nak amalkan diet yang boleh bantu korang turunkan berat badan, berat lemak badan, bukan berat badan tau, berat lemak badan dah sehingga 10 kg dalam 1 bulan saja. Macam mana? So I'm gonna share you guys tips macam mana saya dulu turunkan berat badan saya dengan sangat banyak, macam mana saya boleh nampakkan sehingga saya punya anatomi fiber muscle saya sahaja sampai lemak bawah sangat rendah, tak nampak langsung lemak. Dan macam mana saya boleh buat semua tu. Hari ni saya nak kongsi dengan korang sebab ramai masih tanya apa saya makan semua tu. Nah, sebelum tu saya nak pasang dulu satu konsep kepada anda dalam diet ni. Ramai orang bila pasang konsep untuk berdiet, turunkan berat badan. Oh, aku diet untuk kurus. Oh, aku diet nak turunkan 10 kg. Itu saja. Nah, saya punya konsep diet waktu saya perut boncet dulu dan saya nak turunkan berat badan hingga nampak muscle saja, adalah saya tak pasang konsep untuk kurus. Saya tak pasang konsep langsung untuk turunkan berat badan, tapi saya pasang konsep saya nak kuatkan badan saya dan juga saya nak tingkatkan metabolism saya. So apa yang saya makan, saya pastikan ianya membantu untuk aktifkan metabolism saya dan aktifkan muscle saya. So semua makanan saya pilih yang berkualiti. Kalau kita pasang konsep nak turunkan berat badan, nak kurus, apa yang berlaku? Kita akan berlapar. Oh, kita mungkin akan makan sayur dan buah saja. Kita tak makan nasi. Kita elakkan makan-makan yang kalori tinggi. Salah sebenarnya. Aim untuk makan dengan meningkatkan metabolism kita, sebab metabolism ni adalah di mana badan kita bekerjasama untuk meleraikan sel lemak dengan lebih mudah supaya kita rasa lebih bertenaga. Dan bila muscle otot kita bertenaga, dapat jadi lebih kuat, ia membantu untuk meleraikan sel lemak lebih banyak daripada itu. Dan bila muscle kita aktif, kita kuat, kita bukan saja bakal lemak sewaktu kita bergerak ataupun bersenam, malah kita bakal lemak walaupun sedang tidur. So bila turunkan berat badan, korang kena ubah konsep korang. Bukannya berdiet untuk kurus, bukannya berdiet untuk turunkan berat badan, tapi berdiet untuk kuatkan badan dan tingkatkan metabolism kita. Pasang konsep tu dulu dan korang akan berjaya sepenuhnya seterus tu. The next step, selepas korang dapat je konsep korang dah pasang semua tu, matlamat pertama bila kita amalkan pemakanan sihat, korang kena fikir bahawa setiap makanan yang korang pilih semuanya sihat. Elakkan makanan-makanan proses, elakkan makanan segera, elakkan burger, pizza, roti canai, mi goreng, biskut, semua tu elakkan. Ambil makanan seperti contoh nasi, ayam, ikan, sayur, buah-buahan. Ini lebih bagus. Kenapa? Sebab makanan-makanan yang datang daripada sumber alam seperti yang saya sebut tadi semuanya, badan kita lebih mudah dihadam. Kalau korang tak tahu sama ada makanan tu sihat atau tidak, senang. Gunakan handphone, gunakan Google, cek dalam internet setiap khasiat dan juga kesihatan makanan tu, adakah ia bagus untuk badan kita. Itu yang paling mudah. Itu yang saya buat dulu. Saya buat fokus dekat itu. Saya pilih makanan seperti nasi. Saya fokus kepada nasi, sayur, ayam, ikan. Saya makan benda yang mengenyangkan. Now, makanan-makanan berkhasiat ni, kalau korang perasan, mungkin kalori dia tinggi, tapi sebab ianya berkhasiatnya bagus kepada badan kita. Kalau kita pilih makanan yang berkhasiat, ini membantu untuk aktifkan muscle, bukannya bantu untuk besarkan lemak. So kalau makanan tak berkhasiat guys, percayalah, tak kisah rendah kalori macam mana pun makanan tu, tapi sebab ia tidak berkhasiat, ia akan menjadi lemak. Tapi kalau korang pilih nilai kalori yang bagus, makanan yang sihat, ia membantu untuk aktifkan muscle korang. Tips yang kedua pula, waktu makan. Bila bercakap pasal waktu makan ni, semua orang akan fikir, oh, pukul berapa patut aku makan? Aku patut makan pukul 8, aku makan tengah hari. Now, waktu makan, saya tak fikir langsung pasal pukul berapa. Saya fikir makan sebelum bekerja. Makanan ni adalah tenaga. Konsep makanan ni adalah tenaga untuk kita. Sama, anggap badan kita ni macam kereta. Sebelum kereta bergerak, contoh daripada Kuala Lumpur ke Johor atau ke mana saja kereta tu nak pergi, kita kena isi minyak dulu sebagai sumber tenaga buat kereta tu boleh bergerak. Kalau kereta tu bergerak tanpa memerlukan minyak, kita kena tolak. Nanti in the end, enjin kereta terosak. Betul tak? Sama macam konsep badan kita. Kalau kita bekerja dahulu, kemudian baru kita makan, kita bukan saja penat, kita lapar. Penat campur lapar, itu membuatkan nafsu makan kita berganda-ganda banyaknya. Kalau kita makan dulu sebelum bekerja, badan kita tak akan rasa lapar. Malah badan kita rasa bertenaga waktu bekerja. Habis selesai kerja tu, kita tak akan rasa lapar pun. Kita rasa relax, tenang dan kita akan berehat. Kalau kita lapar pun mungkin nak makan sikit-sikit je. So it's good. So kalau boleh makan sebelum bekerja. So apa saya buat? Awal pagi saya bangun pukul 5 pagi, saya dah makan. Awal tengah hari pun saya dah makan. Saya pastikan badan saya setiap 4 jam saya akan makan sesuatu. Dan saya pilih makanan sihat. Kenapa? Sebab metabolisme badan kita
paling kurang pun dalam 4 ke 5 jam ianya akan aktif. Selepas 4 jam, kita punya metabolism badan akan start slow down sebab tak ada sumber tenaga untuk dia bakar, dia boleh leraikan untuk dia gunakan sebab supaya dia boleh sentiasa aktif. So kita sentiasa kena makan dalam 4 ke 5 jam paling kurang. Pilih makanan berkhasiat. Okay guys, and then waktu makan yang sesuai juga. Kalau boleh bila korang bangun je daripada tidur, pilih makanan-makanan yang segar. Bila borak pasal waktu ni, bukan saya daripada segi pukul, malah pilihan makanan. Awal pagi saya sarankan pilih makanan-makanan yang segar seperti buah-buahan ataupun makanan yang direbus atau dibakar. Elakkan makanan yang berminyak atau digoreng ataupun banyak gula ataupun garam proses di awal pagi. Kenapa? Sebab badan kita awal pagi perlukan kesegaran. So benda yang paling segar yang boleh buat badan kita segar adalah seperti makanan dibakar, yang direbus ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini sangat-sangat bagus. Saya selalu makan awal pagi awal buah-buahan. Kemudian tengah hari saya akan makan nasi. Waktu tengah hari ni paling bagus. Kalau korang kerja malam, waktu tengah malam. Pilih makanan yang bagi korang tenaga banyak. Seperti nasi, ayam, ikan, sayur. Ini adalah waktu yang paling sesuai kalau korang nak makan nasi pada waktu tengah hari. So it's really good. Petang pun sama. Korang boleh amalkan apa yang korang makan tengah hari, sama juga dengan makan petang. Saya akan selalunya pada waktu tengah hari dan petang saya akan makan karbohidrat sangat banyak. So nasi pilihan saya memang sangat-sangat banyak. Lauk saya pilih lauk berkhasiat seperti ayam, ikan yang dibakar, goreng, kurang sedikit, tak banyak. Tapi kalau macam lauk-lauk macam masak lemak, sambal tu memang saya tolak terus. Kenapa? Sebab sambal ataupun lauk-lauk yang berlemak ni, dia akan buat kita rasa lebih teringin. Nafsu makan kita akan jadi tinggi. Kenapa? Bukan sebab kita dah kenyang, bukan sebab kita lapar, tapi sebab sambal semua tu jadi sedap. Kadang-kadang kita nak menghirup macam sup semua, kita cakap, aku nak makan lagi. Kenapa? Sebab sedap sangat. Jangan begitu guys. Makan sampai kenyang, bukannya makan sebab nafsu. Bila korang makan tanpa ada benda-benda tambahan yang buat benda tu jadi terlalu sedap, apa yang berlaku? You akan makan sampai kenyang. Kalau korang letak benda-benda tambahan macam mayonis, sos semua tu, itu akan buatkan korang teringin nak makan lebih banyak. Nafsu tak boleh nak kawal. Badan kita sebenarnya ada limit. Bila korang makan, dia dah rasa kenyang, dia akan berhenti. Kenapa dia susah nak kawal nafsu badan kita? Guys, nafsu makan kita ni melampau-lampau sebab kita yang sendiri pilih untuk pilih makanan tak berkhasiat tu. Okay guys, and then waktu malam. Orang kata waktu malam ni boleh buat kita bergemuk kalau kita makan. Sebenarnya silap, bukannya makan malam buat kita gemuk. Tapi kalau kita makan dalam keadaan kita tak bagi badan kita hadam makanan tersebut sebelum tidur, itu yang buat kita gemuk. Tak kisahlah pagi, petang, siang, malam. So, waktu makan malam yang paling bagus adalah 4 jam paling kurang sebelum tidur. Katakanlah macam saya tidur dalam pukul 10 ke 10.30. Last saya makan, saya akan makan dalam pukul 6.30 ataupun pukul 6. Itulah saya makan. Dan macam mana saya pastikan malam saya tak rasa lapar? Sebab saya makan banyak pada waktu tengah hari dan petang. So, bila waktu malam, kadang-kadang saya tak lapar langsung, saya tak makan. Apa yang saya makan kadang buah-buahan waktu petang tu sebab saya dah terlalu kenyang. Banyak sangat makan nasi. Okay guys, itu bila borak pasal waktu, itu yang penting. Bukannya pukul berapa korang makan, tapi bila you bangun daripada tidur, lepas start pada situ sampai ke hujungnya. Saya sangat yakin mesti ada orang yang mengamalkan internet fasting atau apa saja jenis diet yang suruh korang berlapar ni. Korang cakap, mana boleh, kita kena berlapar, kita kena restrict diri kita daripada kali-kali jahat ni. Guys, this is it. Konsep diet saya senang saja. Makan sampai kenyang. Kenapa kita nak seksa diri? Jangan tahan lapar. Jangan buat tu. Tahan. Jangan makan tu. Now this is it guys. Makan sampai kenyang. Kenapa kita semua rasa lapar ataupun lepas diet kita berhenti diet, kita terus gemuk? Ini je masalah je. Berlapar. Tolong jangan berlapar. Macam saya pun, saya ada amalkan pemakanan tak sihat, ada. Tapi bukan selalu. Seminggu sekali. Seminggu sekali makan burger, seminggu sekali makan pizza. Tapi dalam seminggu sekali tu 6 hari seterusnya selepas tu, apa saya buat? Saya jaga makan saya betul-betul. Pilih makanan yang sihat. Bila korang buat macam ni kan, korang boleh main-main sikit dengan diet korang. Dan yang paling bestnya, kita tak perlu berlapar untuk kurus. Alright guys, yang tips nombor 3 pula. Sebab selesai je semua tu, hari ni saya akan kongsikan korang pula apa jenis makanan yang korang kena ambil sepatutnya. Macam mana nak pilih makanan ni. Alright, so tadi saya dah borak dengan korang. Korang kena pilih daripada segi macam mana cari dekat Google semua tu kan. Saya beri konsep yang paling mudah. Tips yang ketiga, pilihan makanan yang sesuai untuk diri anda. Saya bagi contoh. Ramai orang selalu cakap dengan saya tak boleh nak pilih makanan sebab makanan diet ni mahal. Makanan diet tak mahal. Kita je yang terlalu kurang bijak dalam memilih. Ini yang korang kena buat. Nah, katakanlah kalau korang seorang student, korang tak tahu apa makanan yang sesuai. Korang mungkin tak ada duit untuk keluar beli kat luar makanan-makanan korang. So dekat kantin korang mungkin ada sayur, tak apa. Pilih banyak sayur-sayuran. Pilih banyak buah-buahan. Sayur timun pun tak apa, it's okay. Kalau korang nampak ada ayam ataupun ada ikan ke apa, bagus. Pilih bahagian yang kurang berlemak. Macam ayam, pilih yang tak ada kulit.
kurang jangan pilih bahagian kepak, bahagian kaki, cuba cari bahagian dada. Bahagian dada ni tak ramai orang suka, dan bahagian dada ni yang paling banyak bahagian daging ni. So pilih yang bahagian dada. Ikan is good, bagus. Elakkan biskut, elakkan semua roti begitu, elakkan. If ada orang bagi free ke apa, cuba elakkan. So kalau korang sebagai student, buat benda tu. So sebagai kalau korang seorang yang bekerja, cari bila pemakanan, senang. Cari kedai Melayu, lebih murah guys. Kedai-kedai Melayu nasi campur ni, atau kedai Chinese, Indian yang nasi campur ni sangat murah. Kalau kau tahu tak ada makanan sihat, ada nasi ayam, pilih bahagian dada. Ikan goreng ada, tak salah, it's okay, buat je. So tips nombor 3, kena bijak memilih mengikut situasi. Okey, tak perlulah sampai korang terpaksa pergi kat Secret Recipe nak beli salad dia. Oh, aku terpaksa pergi ni nak beli salad tu, nak beli. Tak apa, it's okay. Saya pun dulu start macam tu juga. But guys, jadi lebih bijak. If you jadi lebih bijak, badan you akan sentiasa rasa tidak stres sebab nak makan diet susah sangat. So korang boleh turunkan berat badan dengan sangat mudah kalau korang buat macam tu juga. Alright guys. Tips yang keempat pula, selepas korang dah tahu fokus korang untuk apa, and then korang dah tahu korang makan ni untuk apa, and then korang dah tahu dah waktu makan, and then korang dah tahu dah cara pilihan bijaknya macam mana nak makan semua. Tips nombor 4 ni pun sangat-sangat penting guys. This is it. Tolong sedaya upaya cukupkan minum air korang. Now, banyak orang selalu tanya saya, coach, kita minum air ni untuk apa? Untuk kurus ke? No, sah tak. Kita minum air ni guys untuk kesihatan kita. Nah, bila kita minum air banyak, badan kita lebih sihat. Kenapa minum air untuk kesihatan guys? Kalau korang minum air banyak, korang punya sistem kumbahan, korang punya sistem metabolisme semua akan berjalan dengan lebih aktif. Bila ini berlaku guys, korang senang nak rasa lebih sihat, badan korang rasa lebih segar. Bila ini berlaku, korang boleh turunkan berat badan. Oh, saya tak biasa minum air kosong. Coach, saya biasa minum air manis. Tak salah, tapi bijaklah dalam pilih air manis. Macam saya kata tadi, bijak memilih. Tips nombor 3, kalau korang dah biasa minum Nescafe, sebab apa? Suka rasa manis, rasa susu, gantikan dengan air buah-buahan, air apple, air tembikai, buatlah air mangga, blend sendiri, itu adalah lebih bagus. Oh, saya tak bolehlah air buah-buah ni banyak gula. Brother, Nescafe dengan mangga, at least mangga punya gula tu berkhasiat. Nescafe beritahu saya apa dia punya khasiat dalam gula dia. Oh, tak boleh, saya ada diabetik. Korang tahu tak kenapa korang ada diabetik pada mulanya? Banyak sangat minum Nescafe, bukannya makan buah mangga. Apa dah? Kan? Realistik sikit lah. So tips nombor 4, tolong banyak minum air kosong. Okay? If you rasa macam susah semua tu, cuba sedaya upaya. Sebenarnya guys, nak berdiet ni sangat-sangat mudah. To me, berdiet memang sangat mudah. Cuma banyak orang selalu stres. Oh, aku tak boleh buat tu, aku tak boleh nak buat ni. Guys, daripada korang berlapar, daripada korang restrict diri korang daripada makan karbohidrat yang sihat seperti nasi, daripada korang restrict diri korang untuk makan certain benda, certain waktu, daripada diri korang tak makan pagi dan berlapar waktu malam, lebih baik korang makan secara sihat. Itu yang paling bagus. Right guys, no matter what happen, tak kira apa yang korang buat, diet ini untuk sihatkan badan. Kalau kita pasang matlamat diet untuk sihatkan badan, kuatkan badan, tingkatkan metabolisme kita, yang akan jadi lebih mudah untuk kita turunkan berat badan. Alright guys, antara sebab kenapa punca banyak orang gagal, sebab diet nak kurus. Bila tak kurus, menangis. So jangan pasang aim nak kurus. Pasang aim untuk kuat, sihat, cergas dan tingkatkan metabolisme anda selalu. Alright guys, harap video ni membantu, dan percayalah, try buat semua tips ni. Saya sangat yakin korang in the end akan turun 10 kg dalam 1 bulan. Kalau tak turun 10 kg pun, saya garanti pinggang korang akan makin ramping. Kenapa? Sebab kadang-kadang berat tu bukan berat lemak guys, berat muscle. Cuma lemak kita ni berat sikit je, tapi yang penting kita nak kempiskan perut boncit. Betul tak? See you guys again in the next video. Harap video ni boleh membantu anda. Harap korang suka tengok video ni. Bye bye semua. Assalamualaikum.